واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak untuk sama-sama kita mengulang kaji dua halaman yang telah pun kita belajar pada minggu ini. Halaman yang ke-93 dan 94 daripada surah An-Nisa, surah yang keempat yang bertemakan kepada keadilan. Dan mari sama-sama kita mulakan bersama dengan kehadiran Ustaz Syamil Isa sebagai tetamu kita pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dan Ustaz Tarmizi, apa khabar? Alhamdulillah, Fadil Safa, sihat Alhamdulillah. Kita nak mengulang kaji hari ini ya, bersama tuan-tuan yang berada di studio. Ya, ahlan wa sahlan. Ada bertudung pink Ustaz daripada... Ya, subhanallah, kita bersama dengan kumpulan Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ini Al-Kahfi, Gua Al-Kahfi. Ashabul Kahfi, Al Kahfi, Taman Desa Mawar, Tanjung Karang. Assalamualaikum. Masya-Allah, hari-hari weekend Sabtu bersama juga hadir sama-sama. Kan. Lepas ni pergi kenduri kot. Lepas ni ada kenduri lepas ni. Ada, insya-Allah. Dia memang kahfi ni memang dia punya relatif masanya Ustaz ya, bertukar-tukar dia punya masanya ya. Dia jadi Rabu, hari Sabtu, Khamis ya. Baik, alhamdulillah. Dan juga kepada kumpulan Istiqamah yang bersama di rumah dan juga di studio pada hari ini, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Dan hari ini kita nak melihat kepada ayat 92 sebentar tadi, dan kita mulakan dahulu dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ayat 92 yang kita ingin lihat, yang diterjemahkan, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman kecuali kerana tersalah, iaitu tidak sengaja. Jadi ayat yang ke-92 ini Ustaz ya, bila bercerita tentang surah An-Nisa ni, dia ada bahagian ayat tentang orang munafik dan tentang peperangan, bunuh dia. Kadang-kadang ingatkan surah An-Nisa ni yang jenis lembut-lembut sahaja kan. Rupanya ada cerita yang agak keras sedikit di sini kan. Jadi mungkin Ustaz boleh nyatakan apakah isi ayat 92 ni dan contoh apa relevannya ayat ini dengan kita hidup zaman sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Ustaz Tuan Haji Fazrul, Ustaz Tarmizi, masya-Allah. Jadi untuk kita merenungi ayat ini secara umum menceritakan mengenai pembunuhan tanpa sengaja yang berlaku kepada di antara mukmin dan mukmin. Jadi apabila berlakunya pembunuhan secara tanpa sengaja ini, maka Islam telah meletakkan beberapa perkara sebagai ganti rugi. Jadi di sana tidak ada suatu perbuatan jenayah sama ada tanpa niat ataupun dengan niat yang dibiarkan secara terlepas begitu. Jadi Islam apabila meletakkan suatu perkara, contoh kalau kita letakkan hubungan hukum bunuh hukum bunuh di antara muslim dengan muslim ini, sekiranya dengan sengaja maka hukumnya jelas qisas. Kerana dia sudah berniat membunuh. Tetapi jika tanpa sengaja maka di sana ada hukuman lain. Dan hukuman lain yang seolah-olah compensate ataupun memberi ganti rugi kepada pembunuhan yang berlaku. Dan jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada mula-mula orang ini mesti membebaskan seorang hamba dan juga membayar diat. Dan membayar diat yang perlu diserahkan kepada keluarga si mati. Dan ini kenapa kena ada dua sudut ini? Sudut membayar diat itu adalah tanggungjawab, kalau kita katakan dalam fiqh, waddiyatu 'alal aqilah, tanggungjawab keluarga-keluarga lelaki. Iaitu keluarga yang lelaki di kalangan yang membunuh itu, mereka kena bertakaful untuk compensate ataupun ganti rugi kesalahan yang dibuat oleh pembunuh tanpa sengaja ini. Ini satu lambang ke takaful di antara satu keluarga. Dan yang kedua pula, kenapa kena bebaskan hamba?
bebaskan hamba itu adalah sebagai compensate kepada diri dia, iaitu dia seperti mana dia telah membunuh walaupun tanpa sengaja, dia kena membebaskan seorang hamba yang beriman. Ya. Jadi ini sebenarnya satu sudut pandang yang perlu kita lihat apa relevannya pada hari ini. Pada hari ini kita kena sampaikan kepada masyarakat bahawa tidak ada suatu kesalahan walaupun tanpa sengaja perlu dibiarkan begitu saja. Di sana ada compensation ataupun satu sudut-sudut ganti rugi yang perlu dilihat dan perlu dibayar. Di sanalah ada kafarah dan seumpamanya. Dan kalaulah dia tidak mampu membebaskan hamba, maka dia kena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi di sana pun Islam seolah-olah meletakkan jalan-jalan yang lain sekiranya dia tidak mampu, maka dia ada sudut-sudut yang lain. Itulah yang kita katakan bahawa agama ini sempurnanya ia sampai dia melihat sedetail itu dan dia meraihkan kepelbagaian kemampuan seseorang. Jadi terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Syamil menjelaskan ayat 92 ini, dan mungkin kalau bercakap tentang kaitan dengan zaman sekarang ni kan, maksudnya ini bila nak menentukan dia khata'a ataupun tidak ini, prosesnya itu ya pemakluman kepada kita lah, pasal kita bila kita baca Quran ni ingatkan bahawa saya tak sengaja dah, saya rasa saya bayar terus je lah, macam tu saja ke, atau perlu melalui proses mahkamah ke ataupun macam mana? Untuk mengetahui proses ini, ulama telah meletakkan apakah ciri-ciri pembunuhan secara tanpa sengaja ini. Pembunuhan tanpa sengaja ini iaitu tidak menggunakan alat-alat yang digunakan untuk membunuh dan juga tidak berniat untuk membunuh. Dan dalam masa yang sama, perlakuannya itu bukan perlakuan yang membawa kepada kematian secara adatnya. Jadi di sana ada beberapa garis panduan. Tidaklah, contohnya kalau kita lihat pada hari ini, buli contoh. Kisah buli sehingga boleh menyebabkan kematian. Adakah itu bunuh tanpa sengaja atau bunuh dengan sengaja atau bunuh seperti sengaja? Maka di dalam pembahagian, kalau kita lihat dalam Syafi'i, di sana ada 3 pembahagian. Tanpa sengaja, syibhul amad, seperti sengaja, seumpama seperti sengaja, dan juga memang sengaja. Yang memang confirm kena qisas, yang kena balas balik bunuh sengaja, itu adalah yang sengaja. Kemudian yang tanpa sengaja langsung, iaitu contoh dia nak tembak rusa, tiba-tiba ada orang Islam kat situ, tertembak. Itu memang tanpa sengaja. Yang lebih berat daripada tanpa sengaja itu iaitu seperti sengaja, contoh dia pukul kawan dia tak berniat membunuh tapi mati. Seperti biasa tak mati tapi mati. Yang diketuk pakai batu, baling batu, meninggal. Maka itu dalam kategori yang pertengahan, iaitu tidaklah sampai kepada sengaja, tidaklah pula sampai tidak sengaja langsung. Jadi di sana hukumannya adalah diat yang berat, iaitu 100 ekor unta, dan di dalam 100 ekor itu ada 40 ekor yang sedang bunting. Jadi lebih mahal lah harganya untuk kita lihat. Bagaimana kompensatnya, ataupun Islam itu melihat begitu teliti setiap perkara-perkara yang berlaku dan bayaran juga setimpal. Maksudnya diat yang berat itu 100 ekor unta itu kita kena nilaikan lah kalau katakan zaman sekarang ni. Ya, kalau zaman sekarang kita ikut ulama' yang menilaikan lah. Maknanya ada orang kata kalaulah dia memang memiliki unta, maka unta yang diberi. Kalau tidak ada, maka dinilaikan. Ada yang kata nilaiannya adalah 1,000 dinar. 1,000 dinar, sekarang 1 dinar berapa? 1,200 lebih kurang. 1,000 dinar 1.2 juta lah. Lebih kurang itulah harga dia. Jadi penilaian itu perlu dinilai dengan harga-harga, mungkin harga unta semasa dan seumpamanya. Allah jadi bukan main bayar 2-3 ribu bukan 100 ribu dia main juta-juta tu, itu nak menunjukkan betapa bukan sekadar itu nilai nyawa, tetapi ini adalah sebagai satu ganti rugi di mana seorang itu terbunuh dan perkara ini adalah sebagai satu panduan kepada kita bercakap tentang tema keadilan Ustaz maksudnya adilnya Allah ini sehingga kan membawa panduan-panduan peraturan untuk kita maklumi, dan sudah tentu di hujung ayat 92 itu wa kana Allahu aliman hakima, Allah Maha mengetahui yang sengaja tak sengaja dan Allah lah yang bijaksana yang memberikan hakim ataupun hukuman yang setimpal. Kalau katakan di sini lepas, di sana tidak lepas. Baik, kita berganjak kepada ayat yang ke-94. Mari sama-sama kita baca satu ayat yang mengingatkan kepada pejuang-pejuang bagaimana disiplin penting dalam perjuangan. Ayat 94 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamil, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran. Kita nak melihat dan membaca ayat 94 Safas Betul. Ayat yang agak panjang. Mari kita cuba baca ayat 94 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya في
سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-94 untuk mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, pastikan untuk meneliti dalam sesuatu perjuangan fi sabilillah. Apakah maksud darabtum fi sabilillah dan mengapa dikaitkan dengan fatabayyanu? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk mengetahui disiplin bagi para pejuang dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed, with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. Minhu majahina, warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita mengulang kaji halaman 93 dan 94. Moga-moga Allah bukakan lagi kefahaman kita, diberikan hikmah daripada ayat Al-Quran yang kita ulang kaji pada hari ini. Dan sebentar tadi sudah pun dibacakan ayat 94. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan. Mari sama-sama kita bersama Al-Fadhil Ustaz Syamil untuk menjelaskan apakah mesej dalam ayat ini dan bercakap tentang fatabayyanu itu sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat ayat ini, ayat yang menceritakan mengenai salah satu asbabun nuzulnya adalah bagaimana ada peristiwa sahabat yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berperang, kemudian bertemu dengan seseorang yang mempunyai harta ghanimah. Kemudian apabila nak menyerang ataupun mendekati lelaki tersebut, lelaki itu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian terus dibunuh lelaki tersebut dan diambil ghanimah tersebut dan sampailah kepada Rasulullah SAW kisah ini yang dikatakan orang yang membunuh itu namanya adalah Ibnu Jassamah, Muhallim Ibnu Jassamah. Lalu Rasulullah SAW mendoakan untuk tidak diampunkan orang ini kerana telah pun membunuh seorang yang Muslim. Jadi ringkas cerita, selepas beberapa hari Muhallim itu meninggal dunia dan nak dikuburkan, tetapi jasadnya tidak diterima tanah. Jasadnya tidak diterima tanah sampai begitu sekali balasannya, kerana di sini sesuai dengan ayat ini dia membunuh kerana menghendaki ghanimah tersebut, harta tersebut. Jadi di situlah kenapa kita kata fatabayyanu ini, kenapa kita perlu memahami bahawa Islam lebih-lebih lagi di dalam bab darah ini adalah sangat ketat sekali, dan itu adalah apa yang pertama diselesaikan di akhirat nanti. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamati ad-dima. Pada hari kiamat nanti yang pada permulaan sekali yang akan diputuskan hukumannya adalah yang berkaitan dengan darah. Jadi apabila kita kata dalam berjuang, kalau dalam bab ini adalah dalam jihad ataupun peperangan itu, tabayyun itu bermaksud memastikan sesuatu status keadaan seseorang. Kalau kita pergi relevansi pada hari ini, kita akan pergi kepada disiplin-disiplin bahawa di dalam nak berjuang, nak berdakwah ataupun menegakkan keadilan, menolak kemungkaran, kita kena faham dulu, fiqh dulu. Di sana perlu ada fiqh. Faham apakah dia yang wajib, apakah dia yang tak wajib. Bilakah kemungkaran wajib ditegakkan? Bilakah ma'ruf wajib disarankan? Jadi perkara-perkara itu adalah perkara yang perlu difahami dahulu. Bukannya main serang terus, bantai. Entah betul entah tidak, lagi-lagi zaman viral sekarang ini, kita nampak ada perkara-perkara yang viral je terus kita hentam sana hentam sini. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu kita fahami sedari awal, iaitu kefahaman yang sebenar, apakah dia mungkar, apakah dia yang ma'ruf. Kemudian kemampuan kita, adakah kita mampu menegakkan kemungkaran tersebut. Kemudian dari sudut implikasi, apakah pula implikasi apabila kita melakukan perkara itu membawa kepada kemungkaran yang lebih besar atau tidak. Jadi perkara-perkara ini yang perlu tabayyun, kerana Islam berdiri di atas ilmu, bukan atas sangkaan ataupun tekaan-tekaan semata-mata. Jadi itu adalah satu disiplin penting, satu di medan perang, tetapi bercakap tentang perjuangan fi sabilillah ini memerlukan disiplin fatabayyanu yang Ustaz nyatakan tadi, dan tak boleh sembrono Ustaz sembrono pasal dia sebenarnya bila bercakap tentang darabtum fi sabilillah ni dah semangat dah ni. Kan, semangat, dan para sahabat ni pun memang bersemangat, tetapi rupanya bila sampai bila bercakap tentang istilah kat sini istilahnya apa, tabtaguna aradal hayatid dunya, kamu menginginkan harta benda kehidupan di dunia. Apa maksud di situ? Maksud dia adalah apabila kita melaksanakan sesuatu perjuangan fi sabilillah, dia bukannya fi sabili nafsi, bukannya kerana diriku. Jadi sebab itu apabila kita berjuang untuk mendapat ganjaran, itu sudah bertentangan. Ganjaran di dunia. Ganjaran dunia, seolah-olah kita berjuang ini untuk diri kita. Itu bertentangan secara hakikatnya, walaupun secara zahirnya jihadnya diterima, walaupun kuranglah pahalanya. Tapi dari sini seolah-olah Allah SWT nak merawat apabila kita melaksanakan suatu tugasan. Kalau kita kata jihad ini sebagai fardu, bergantulah fardu ain ataupun fardu kifayah. Tetapi apabila melaksanakan suatu fardu, itu adalah tugasan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita submit, kita menyerahkan itu kepada Allah, bukan untuk kita punya keuntungan. Sebab itu ulama meletakkan kaedah al-ghanaim atau al-ghanimah tu'khaz wala tuqsad. Ghanimah ini kalau ada kita ambil, tetapi tidak boleh diniatkan. Kita memang nak in the first place, kenapa nak lawan ni? Kerana dia kaya ni, kita kena bunuh dia. Itu dah jadi lari dia punya kaedah dia. Sebab itu kaedah dia kita sebut di sini, perkara-perkara yang fardu tidak boleh kita niatkan keuntungan daripadanya. Kalau ada untung, ambil sebagai ghanimah. Tapi itu bukan in the first place sebagai satu kita punya niat utama kita. Jadi ini adalah perkara penting dalam perjuangan
orang cakap tentang kita memperjuangkan Islam, memperjuangkan keadilan, tetapi rupa-rupanya ada disiplin, masih lagi ilmu ataupun tabayun itu, meneliti dengan ilmu itu perlu dijadikan asas, dan sudah tentunya perlukan yang berjuang-berjuang juga, tapi kena ambil ruang untuk mendalami ilmu agar kita tidak tersilap dan malah seperti para sahabat, ada sahabat tadi yang sampai terbunuh orang yang sebenarnya masih beriman ataupun beragama Islam pada waktu itu. Baik. Jadi bercakap tentang berjuang ini, Allah terus membawakan tentang galakan perjuangan ini pada ayat 95. Mari sama-sama kita baca, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Safar, Ustaz Syamil, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang berada di halaman 94. Kita nak baca ayat yang ke-95. Hati-hati, kita akan bertemu dengan beberapa kalimah yang ada huruf dad. Kan. Faddalallah wa faddalallah ulid darari. Kan. Jadi kita cuba latih sebut huruf dad dengan baik. Tepi lidah kan, makhraj dia tepi lidah kena kat mana? Tepi lidah kena dekat gigi geraham sebelah kiri atau kanan. Terpulanglah. Baik, insya-Allah kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-95, Allah memuji kepada golongan Al-Mujahidun berbanding dengan mereka Al-Qa'idun, iaitu mereka yang digelar sebagai, diterjemahkan duduk-duduk lah Ustaznya. Ini kalau zaman sekarang ni Mujahidun ni siapa sebenarnya? Itu yang dekat mana? Dekat dia ada Mujahidin kan. Itu adakah kumpulan itu pasal dia kata Mujahidin ataupun sebenarnya kita ada ruang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam melihat ta'rifan mujahidin, kita perlu dalami ataupun selami apakah ta'rif jihad. Jihad itu kalau kita boleh ta'rifkan dia seperti mana yang disebut oleh Syekh Hasan Al-Banna, kata yang dimaksudkan dengan jihad itu adalah suatu kefarduan yang berterusan sehingga hari kiamat. Dan juga yang dimaksudkan jihad yang sempurna itu adalah yang disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang mati tetapi tidak berperang, tidak pula berniat untuk pergi berperang, maka mati dalam keadaan mati jahiliah. Dan juga jihad ini ada martabat-martabatnya. Ada peringkat-peringkatnya. Permulaan dengan jihad ini adalah ingkarul qalb, iaitu mengingkari dengan hati. Ingkar apa? Ingkar perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling tinggi adalah al-qital, peperangan jihad. Yang peperangan fisabilillah itu memerangi orang kufar dan seumpamanya. Di antara kedua-dua martabat itu ada pelbagai martabat, iaitu jihadul lisan, jihadul yad wal qalam wa kalimatul haqqi 'inda sultanil jair, iaitu jihad secara lisan. Secara lisan dia menegakkan agama Allah Ta'ala, menolak kemungkaran dan seumpamanya. Dan juga dia ada penulisan, dan dia ada tangan ini dengan kuasa, dia ada otoriti tertentu untuk menolak perkara-perkara kemungkaran tersebut, dan juga menyatakan kalimah yang benar di hadapan sultan yang ataupun pemimpin yang zalim. Jadi kita dapat lihat di sini jihad secara umumnya luas. Tetapi di dalam ayat ini memanglah dikatakan adalah orang-orang yang pergi berjihad. Kalau kat sini kita lihat peperangan Badar, ya, orang-orang yang pergi peperangan Badar dan juga peperangan-peperangan yang lain yang disampaikan, yang disebutkan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat seperti mana Tuan Faz sebut tadi adalah makna jihad itu sebenarnya lebih luas. Walaupun yang khusus disebut begini, tapi kalau kita lihat secara makna dan ta'arifnya, sesiapa sahaja yang berusaha.
Berusaha. dengan kapasiti yang tersendiri, kemampuan yang tersendiri untuk menegakkan agama Allah Ta'ala dalam pelbagai peringkat. Kan? Walaupun itu juga tidak menafikan bahawa dalam satu hadis Muawiyah akan sentiasa ada golongan daripada kalangan umatku, itu Rasulullah SAW menyebut akan sentiasa ada golongan daripada kalangan umatku yang sentiasa berterusan di atas agama ini menegakkan kebenaran. Jadi kita pada hari ini apabila melihat ada perbezaan di antara orang yang duduk-duduk, orang yang senang tanpa apa-apa keuzuran, membiarkan agama ini berlalu begitu sahaja, maka sebenarnya orang ini kerugian dan ketinggalan berbanding mereka yang berjuang dalam kapasiti yang tersendiri. InsyaAllah. Jadi itu adalah panduan bagaimana kita digalakkan untuk berjuang mengikut kapasiti, kemampuan masing-masing untuk menaikkan ataupun menegakkan kalimah Allah, menegur kepada perkara mungkar dan juga menyeru kepada kebaikan. Itu adalah satu perkara yang dipuji berbanding yang duduk-duduk je. Maksudnya kerja dapat duit, ujung minggu duduk-duduk, lepas tu pergi bercuti kan, duduk-duduk happy-happy. Itu ada ganjaran kalau katakan mereka ini ada mudarat ataupun ada keuzuran kan. Tetapi kalau rasanya suka-suka gitu saja, inilah yang perlu kita cuba elakkan. Dan mungkin bercakap tadi tentang mujahidun Ustaz ya, ataupun istilah berperang, dia sebenarnya ada satu hadis dalam Matan Arba'in kan, hadis 40 tu, hadis yang ke-8 yang menjadi polemik. Orang kata tolong keluarkan hadis nombor 8 kan, pasal apa ini ganas sangat kan. Jadi bagi tuan-tuan, nanti kita akan bacakan hadisnya dan cuba kita nak melihat betul ke hadis itu perlu dikeluarkan, menakutkan terorisme, ataupun sebenarnya itu lambang kepada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita berehat dahulu, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. جاهينا وارزقنا تلاوته. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, malam 27 likur, roh akan kembali, ataupun di bulan Ramadan roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang, ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali
kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mengulang kaji halaman 93 dan 94 dan sudah tentu dalam surah An-Nisa ini kita akan bertemu dengan ayat-ayat jihad, ayat-ayat qital, ya, berperang di jalan Allah, tentang bunuh, terbunuh, dan lebih daripada itu dalam hadis Arba'in, dalam hadis 40 daripada Imam Nawawi pada hadis nombor 8 dinyatakan tentang umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehinggalah mengucapkan 2 kalimah syahadah, Ustaz. Ya, bila ada pihak-pihak tertentu dia dengar dia kata ini tak patut masuk dalam sukatan pembelajaran pelajar-pelajar di sekolah, pasal dia kata ini lain macam isi kandungannya nanti ada kesan-kesan sampingan yang negatif. Kalau boleh Ustaz jelaskan apa sebenarnya isi kandung ini sejajar dengan perbincangan kita dalam surah An-Nisa tentang qital ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Haji Fazrul dan Ustaz Tarfi. Yang pertama mengenai makna hadis itu, dia bukan membunuh, ya, dia memerangi. Dan maknanya aku disuruh untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW. Apabila mereka mengatakan perkara itu, maka akan terselamatlah daripadaku dima'ahum wa amwalahum. Namanya darah mereka dan harta mereka melainkan dengan hak Islam. Jadi kalau kita lihat, yang pertama kita kena memahami bahawa agama Islam ini bukan agama ritual semata-mata. Dia adalah agama yang membawa keamanan dan juga rahmat kepada seluruh alam. Jadi apabila kita katakan Islam ini perlu menjadi rahmat kepada seluruh alam, dia tak akan berlaku tanpa kuasa. Kerana Nabi SAW apabila membawa agama ini, bukan Nabi membawa mesej dan juga slogan, tetapi Nabi juga membawa sahabat untuk bersiap untuk berjihad. Dan walaupun begitu, kita dapat lihat dalam peperangan Nabi SAW, dalam fasa dakwah Nabi SAW ini, Nabi SAW bukanlah di Mekah sudah mengangkat senjata. Tidak. Di sana ada fasa-fasa tertentu. Maknanya di sana ada kemampuan-kemampuan yang dilihat untuk bukan boleh terus pergi berperang begitu. Maknanya dengan fasa-fasa ini kita memahami bahawa hakikat dakwah ini dimulakan dengan penyebaran tauhid, penyebaran nilai-nilai akhlak dan agama. Bukan terus angkat pedang dan semua. Angkat pedang ni bila? Apabila lawan dengan pedang. Barulah angkat pedang. Apabila kalaulah kita punya mesej kita boleh sampai, kita boleh meyakinkan manusia untuk memilih Islam ini sebagai satu sistem kehidupan mereka, lalu tidak perlu sampai pedang. Seperti mana yang Islam datang ke tanah-tanah lain, tanah Melayu hatta tidak sampai dengan pembukaan senjata. Dan kalau kita lihat sejarah-sejarah yang berlaku bagaimana kedatangan Islam ke Asia Tenggara dan juga banyak tempat-tempat lain yang tanpa senjata, Islam boleh sampai. Jadi bila kita katakan bahawa hadis ini sebenarnya inilah kemuncak ketinggian bagaimana Islam memastikan manusia mendapat rahmat dan mesej Islam itu secara sempurna. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat dalam sejarah, contoh ketika pembukaan Andalus, pada mula-mula sahaja Tariq bin Ziyad berperang. Kemudian setelah itu banyak kota-kota lain di Andalus dibuka dengan sukarela. Kerana apa? Kerana mereka lebih selesa duduk di bawah kerajaan Islam berbanding kerajaan Rom yang mana dia punya cukai yang cukup tinggi, maknanya sampai separuh gaji kena bayar cukai dan seumpamanya. Kalau tentera Islam jizyahnya 10 dirham setahun. Maknanya berbanding, dan itu hanya wajib kepada orang yang boleh berperang, itu lelaki. Yang boleh berperang sahaja yang wajib bayar. Anak-anak, perempuan, orang tua tak payah bayar. Jadi itu antara contoh bagaimana Islam memberi rahmat kepada seluruh alam. Sebab itu bila kita katakan hadis ini perlu dikeluarkan dan semua, ini adalah satu kesalahfahaman sebenarnya. Dan apabila kita tidak meletakkan Rasulullah SAW sebagai satu ikon yang mulia yang perlu kita lihat pada segenap sudut. Itulah mungkin sedikit yang boleh kita. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamil untuk menjelaskan ya bagaimana istilah dalam hadis tersebut untuk memerangi ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang pun ada perangi dadah kan. Perangi dadah pun tak ada pula orang kata sila keluarkan silibus itu daripada aktiviti co-curriculum ya. Ada pula yang kata mesti kita melawan ya, malah itu dia sokong. Maka sesungguhnya apabila ada hadis tersebut untuk memerangi mereka yang menghalang daripada mesej kebenaran itu sampai. Tapi kalau dia nak masih lagi agama yang sama Ustaz ya, seperti yang dinyatakan tadi, bayar jizyah, bayar cukai, orang Islam pun ada dia punya zakat dia, maka itu adalah suatu perkara yang sama rata menjaga satu negara masing-masing ada hak masing-masing. Jadi memahami hadis ini, memahami ayat Al-Quran berkaitan dengan qital, tentang jihad ini dengan
konteks yang nyata ataupun yang jelas dengan penerangan yang jelas, itu amat penting agar kita nampaklah bahawa kita ni bukan main serang-serang je. Kan? Kita keluar pedang tu, kalau orang dah keluar pedang, takkan kita keluar straw je kan? Kan? Kita mestilah mempertahankan diri, dan itu adalah objektif, malah memang mendapat perlindungan pun orang bukan Islam kalau dia sudah berjanji bersama dengan orang Islam itu sendiri. Jadi ini kita teruskan dengan ayat yang ke-97, ya, satu peringatan daripada Allah berkaitan dengan hijrah, perjuangan yang perlu diberi perhatian. Ayat 97 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syamil, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang bonda yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berganjak ke ayat yang ke-97. Hati-hati pada akhir ayat 97 ada kalimah masira. Sebelum itu wasa huruf sin, akhir tu masira dengan huruf sad. Jadi kita kena bezakan supaya dia tak bunyi masi dengan sin. So masi terangkat lidah kita kan, masira. Baik, kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-97 ini menceritakan tentang para malaikat yang berujar ataupun berinteraksi dengan mereka yang digelar ataupun mereka mengaku sebagai mustad'afin fil ard, ya, mereka ini tertindas, lemah di bumi, dan bila ditanyakan mengapa kamu tidak berhijrah padahal bumi Allah ini luas, balasannya adalah Jahannam, Ustaz, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang keras ataupun peringatan yang besar tentang kumpulan yang tidak mahu berhijrah ini sendiri. Kalau boleh Ustaz jelaskan dalam konteks kita sekarang ini, siapa dan apa peranan kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat ayat ini seolah-olah cuba mengubah satu perspektif kebiasaan orang terhadap agama. Dan orang melihat agama sebagai satu pengamalan peribadi. Ritual. Aku dengan Tuhan. Dan cukuplah aku solat apa semua. Kenapa kena pergi negara lain? Kenapa kena pergi negara Islam dan seumpamanya? Jadi hakikatnya ayat ini, walaupun kita lihat celaan itu adalah kepada orang yang tidak berhijrah, dan kerana mementingkan bisnesnya, kerana dulu nak berhijrah kena tinggalkan duit, tinggalkan apa semua, kena jadi fresh from start lah dekat Madinah tu. Kan? Jadi tetapi ayat ini kita dapat lihat seolah-olah Allah SWT sedang menggambarkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, dia bukan agama peribadi. Dia adalah agama komuniti yang memerlukan suatu ummah, suatu negara. Dan sebab itu seseorang itu tidak lengkap keislamannya sekiranya dia duduk di dalam negara yang tidak mengamalkan agama Islam itu. Dan sebab itu kalau kita boleh katakan, hakikatnya kalau kita kata pada hari ini, mungkin antara fenomena-fenomena yang kita lihat lah, ya, seseorang dia dah duduk elok-elok di negara Islam, dia boleh kata macam best pula duduk negara orang kafir ni. Tanpa sebab belajar, tanpa sebab cari duit, tapi suka-suka. Saya risau orang itu termasuk di kalangan orang-orang yang dimasukkan dalam ayat ini, iaitu dia lebih selesa untuk duduk di negara yang tidak ada solat Jumaat, tidak dengar azan di situ, tidak diamalkan syariat di situ. Dan itulah yang diancam oleh Rasulullah SAW apabila Nabi SAW menyebut, ana bari'un minal muslim alladhi ya'ishu baina dhahranil musyrikin. Aku berlepas diri daripada muslim yang hidup di kalangan orang-orang kafir ni.
Maknanya kalau ulama kata tanpa sebab lah. Saya saja suka duduk situ. Nak tukar kerakyatan dan seumpamanya. Tanpa sebab belajar, tanpa sebab mencari duit dan seumpamanya, atau tanpa sebab keselamatan tertentu. Kalau ada sebab-sebab ini, maka diberikan rukhsah kerana ada sebab-sebab untuk nak selamatkan diri dan seumpamanya. Tetapi kalau suka-suka, saya risau. Kerana apa? Dia sudah menghadkan. Akidah yang difahami itu bukan seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini adalah panduan untuk kita pada zaman ini, Ustaz, ya. Kalau dulu mereka ini mungkin rasa macam dia tak boleh berganjak daripada Mekah ke Madinah. Tapi kalau katakan dah ada dekat negara yang boleh sembahyang Jumaat, boleh solat, dengar azan, sekolah pun ada syllabus, menutup aurat dan sebagainya. Tapi rasanya macam saya selalu tengok cerita Korea ke, cerita Hollywood ke, rasa nak duduk pula dekat LA kan. Kalau itu niatnya tanpa kerana dakwah, kerana mencari pendapatan tadi, yang akhirnya masih lagi nak jaga akidah tersebut, maka khawatir ianya menempah kepada faulaika ma'wahum jahannam. Dan memang itu realiti, Ustaz, ya. Pasal ada yang pergi hijrah ke sana tu, anak tu jadi lain macam. Betul. Kan, anak jadi lain macam. Dan si ayah, si ibu perlu mengambil tanggungjawab, ya, untuk memastikan jangan sampai nak buat macam mana, kami ni mustadafin kan, feel out. Tapi padahal sebenarnya kita yang membuat pilihan itu sendiri. Jadi dalam ayat yang ke-98 itu diberikan kekecualian bagi mereka yang tidak mampu hilah wala yahtaduna sabila. Apa maksud hilah dan juga wala yahtaduna sabila? Kita lihat sebentar lagi, kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat. Waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. جاهنا وارزقنا تلاوته. Yahudi ni dia banyak kubu-kubu dia. Dia banyak kubu-kubunya, jadi Rasulullah tak boleh nak masuk, tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata la atiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullahu yuhibbu. Rasulullah kata aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki yang lelaki ni akan menembusi kubu Khaybar tadi, dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua sahabat tertanya-tanya, siapa lelaki yang Rasulullah puji macam tu, disayangi Allah dan Rasulnya tadi. Kalau tak silap saya, dalam riwayat Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia, ataupun menjengkit, kalau tak silap saya, tinggikan diri supaya Rasulullah nampak dia dulu. Rasulullah nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasulullah kata Aina Ali, mana Saidina Ali, mana Ali? Lalu Rasul pun kalau tak silap saya ketika itu istaka bi'ainih, Saidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasul hembuskan atau beludahkan pada matanya elok, dan Saidina Ali lah yang memegang bendera menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera Islam nak. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما
كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-100, Allah memberi penghargaan dan juga motivasi kepada orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, dan pada ayat 98 sebentar tadi, kerana mereka ini ada hailah dan juga mendapat ada jalan untuk hijrah tersebut. Jadi kalau kita boleh dapatkan pencerahan hailah dan sabila itu apa maksudnya dan motivasi ini bagaimana untuk kita zaman sekarang, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ayat 98 iaitu pengecualian yang Allah kecualikan, ia bersesuaian dengan prinsip agama iaitu tidak diberikan taklif kepada siapa yang tidak mampu. Jadi di sini kalau Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun kepada aku dan ibuku. Kerana Ibnu Abbas pada ketika hijrah, Abbas Ibnu Abdul Muttalib belum berhijrah. Belum masuk Islam. Jadi tidak berhijrah. Jadi dia dengan ayahnya dan dengan maknya muslimah juga, tapi tidak boleh berhijrah. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ayat ini untuk aku. Jadi yang dimasukkan hilah ini adalah cara untuk mengelak. Dan hilah macam pelbagai cara, wasilah-wasilah tertentu untuk pergi berhijrah. Maknanya dia tidak jumpa cara, dan yang kedua dia tidak tahu jalan untuk ke situ. Dan sebab itu apabila timbul ayat ini, muncul ayat ini turun kepada sahabat, kemudian ada seorang yang bernama yang juga orang tua Muslim di Mekah itu pada ketika itu, dia seorang yang tua, turun ayat dia kata aku ini mampu, aku tahu jalan. Dinamakan Damrah bin Jundub ataupun mengatakan Jundub bin Damrah, ada dua pandangan lah. Jadi di situ apabila dia minta anak-anak dia untuk siapkan dia, dibawa macam stretcher lah begitu lebih kurang, diusung sampailah di Tan'im meninggal dunia. Kemudian peristiwa itu sampai kepada sahabat mengatakan kalaulah dia sampai Madinah dah lengkap dah pahalanya. Lalu turunlah ayat ini, barang siapa yang keluar di jalan Allah SWT, keluar daripada rumahnya, berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian mati di tengah jalan, maka dia sudah pun mendapat pahala yang lengkap. Jadi di sinilah kalau kita lihat sebenarnya pahala ini dia adalah suatu rahmat Allah SWT. Apabila kita sudah berniat memulakan perjalanan, kalau kita relate dengan keadaan kita pada hari ini, kita berniat untuk berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan, daripada dunia yang lara kepada dunia yang taat, daripada dunia yang penuh dengan perkara-perkara kemaksiatan kepada penuh dengan dunia-dunia yang penuh keimanan dan seumpamanya. Pasang niat begitu dan mulakan perjalanan, insya-Allah walaupun kita mati di tengah jalan, kita sudah mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mungkin saya kira satu motivasi yang kuat untuk kita lihat keadaan kita pada hari ini, keadaan remaja-remaja kita ataupun diri kita sendiri, dan apa yang patut kita lakukan pada hari ini untuk kita berhijrah. Baik, jadi itu adalah motivasi untuk kita membina niat, Ustaz, objektif ataupun visi untuk kita transform, menganjakkan diri kita kepada sesuatu yang lebih baik, dan sudah tentunya Allah menyatakan kalaupun tak sempurna, tak sampai kalau tidak tadi apa yang sahabat tadi kalau sampai tadi, dah penuh dah ada punya ada sahabat yang mengatakan begitu kan. Maksudnya kalau habis tu dapat pahala penuh, rupa-rupanya dia ada kaitan juga dengan hadis pertama jugalah innamal a'malu binniat. Maksudnya kalau niatnya itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah sampai Madinah walaupun belum sampai, itu dikira, dan betapa rahmatlah Ustaz cakap tadi kan, rahmat Allah. Kita ni bukannya kena sampai hujung baru dapat kalau ada peluang usia, itulah yang perlu kita usahakan. Dan ini semangat kepada sahabat-sahabat kita. Kalau mungkin Ustaz boleh berikan sedikit 1-2 minit semangat terutama bagi yang kata saya ni baru nak merangkak baca Quran, baru merangkak nak faham Quran. Ingatkan ini untuk ustaz-ustaz je kot kan. Tapi nasihat Ustaz silakan.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat ayat ini tuan-tuan dan puan-puan ya, ayat ini cukup mengatakan bahawa rahmat Allah Taala ini meliputi orang-orang yang lalai dan orang-orang yang taat. Orang-orang yang mendahului dan orang-orang yang terlambat. Jadi sebenarnya tidak ada istilah sudah terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Sebenarnya yang istilahnya adalah sudah terlambat untuk tidak mempelajari Al-Quran. Itu sepatutnya kita kena pegang. Sudah terlambat untuk malas. Begitu. Kan? Tidak pernah terlambat untuk memulakan. Yang sudah terlambat apa? Untuk malas. Malas tu yang jadi lambat. Jadi sebab itu bila kita letakkan Allah SWT punya rahmat begitu, kita akan merasai bahawa walaupun detik-detik yang kita mulakan, kita baru nak merangkap membaca Al-Quran, baru nak mula memahami Al-Quran, tengok Mari Quran Time setiap Sabtu atau setiap hari ada di TV dan seumpamanya, kita letak niat kita yang besar. Mudah-mudahan Allah akan mensampaikan kita kepada apa yang kita niatkan itu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya keazaman kena kuat. Kita perlu berazam. Azam diukur dengan permulaan usaha. Dia bukan berangan. Kalau berangan semua orang, aku nak jadi baik, tapi tak ada apa-apa, tak ada inisiatif. Jadi azam itu perlu diukur dengan usaha kita. Kita mulakan usaha kita, spend ataupun keluarkan sikit tenaga, duit dan seumpamanya, cari sahabat-sahabat yang boleh bersama-sama pergi ke satu tempat yang bersama-sama komuniti itu menghidupkan apa yang kita pelajari ini, dan itu juga adalah satu bentuk keazaman-keazaman yang boleh menjadi satu inspirasi daripada kita, seperti mana seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang akhirnya Allah menerima taubatnya walaupun dia tak sempat beramal pun, tetapi meninggal di tengah jalan. Sama juga lah kisahnya, meninggal di tengah jalan, tapi oleh kerana keazamannya maka Allah SWT memberi rahmat dan mengampunkan dosanya. Demikianlah mungkin kita boleh mengambil sedikit sebanyak inspirasi daripada kisah-kisah yang ada. Baik, jadi terima kasih Ustaz ya. Di hujung ayat 100 itu wa kana Allahu ghafurur rahima, memang itu sebagai satu janji keampunan ya, janji Allah menyayangi, memberi rahmat kerana kita mengambil niat dan usaha kembali berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah agar kita sentiasa istiqamah berada pada jalan hijrah menuju Allah ini. Di hujung ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Syamil. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan kita terus dipimpin untuk mempunyai niat berhijrah pada jalan Allah ini, dan kita tahu bahawa bila kita memilih keluar sahaja daripada rumah kita bersungguh-sungguh, Allah sudah pun melengkapkan. Jadi setiap hari, jangan kita kata sekali je keluar rumah dah lengkap dah, bukan. Maksudnya selagi hayat di kandung badan, kita gunakan peluang untuk terus berusaha ya. Kalau perlu keluar berusaha di luar rumah, teruskan mencari Al-Quran, mencari anjakan hijrah menuju kepada Allah. Ini yang kita ingin gerakkan, nilai ini dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan boleh menyumbang pada nombor yang tertera dan berhubung di nombor di talian untuk kita membina, bukan sekadar kita yang berhijrah, tapi membina juga rakan-rakan kita, ajak kawan-kawan kita bina program mengikut kepada kapasiti masing-masing yang boleh menyebabkan mereka makin cinta, makin lagi sayang kepada Al-Quran, kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Syamil bersama pada hari ini Ustaz Tarmizi. Alhamdulillah kita jemput lagi Ustaz Syamil. Insya-Allah pasti. Insya-Allah. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang berada daripada Tanjung Karang Ustaz. Tanjung Karang daripada kumpulan Al-Kahfi Taman Desa Mawar. InsyaAllah ya, teruskan balik ke Al-Kahfi nanti untuk terus ya diberikan iman, terus Allah berikan hidayah dan diberikan ridha ya, kekuatan untuk terus berjuang di jalan Allah SWT. Dan terus kita bersama lagi dalam siri akan datang, My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل
وأطراف النهار واجعله لنا هجتين